A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam baligh anni walau ayah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat diberikan peluang untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita belajar ilmu Jawi, kita belajar tulisan Jawi, insya-Allah menyampaikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Okey. InsyaAllah kita masuk pada imbuhan apitan ber-an. Okey, kamu boleh buka muka surat 46 buku teks. Okey, imbuhan apitan ber-an. Dekat atas tu ber-an ber-an. Bara hamzah nun. Saya alihkan sikit. Ber-an, bara hamzah nun. Pada minggu lepas kita belajar ber-an juga, tapi alif nun. Ni hamzah nun. Dia ada beza. Ni bara hamzah nun. Okey. Kita tengok celik Jawi tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Imbuhan ber-an ditulis bagi kata dasar yang diakhiri oleh huruf alif. Huruf alif. Semua kata dasar yang diakhiri dengan huruf alif, maka kita boleh letak imbuhan apitan ber-an. Imbuhan apitan yang awal tu tak kisah, tak ada masalah kan. Dia tak ada pengecualian. Yang kita fokuskan pada imbuhan yang belakang tu, hamzah nun. Hamzah nun. Okey. Dia sebenarnya kalau kita tengok imbuhan akhiran yang lepas, imbuhan akhiran hamzah nun sama je. Cuma dia ulang lagi supaya apa? Supaya kita menguatkan lagi. Mana kata kalau kita datang imbuhan apitan pun hamzah nun tetap kena kita ikut kaedah yang sama. Kamu cuba tengok balik pada imbuhan akhiran hamzah nun. Sama tak perbicaraan dia? Dia ditulis bagi kata dasar yang diakhiri dengan huruf alif. Sama je. Jadi dia ulang tu supaya menguatkan ilmu tu lagi. Dan mentakkidkan, mengkuatkan. Kalau ada imbuhan apitan pun kita boleh menggunakan kaedah yang sama. Okey, baik. Sekejap Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Dekat celik Jawi lagi. Melalui penggunaan apitan ber-an, konsep jamak iaitu penggandaan. Konsep jamak penggandaan boleh diluaskan untuk maksud perbuatan antara dua pihak atau perbuatan yang berulangan atau berpanjangan. Maknanya kalau kita tengok boleh diluaskan untuk maksud tu adalah keterangan bagi jamak penggandaan. Boleh diluaskan untuk maksud penggandaan tu boleh macam mana? Boleh diluaskan untuk maksud perbuatan antara dua pihak atau perbuatan yang berulangan atau berpanjangan. Contohnya apa? Contoh dia bersama-samaan. Kalau kita berjalan bersama-samaan. Tu kita kata antara dua pihak tu. Berdua-duaan. Berpasang-pasangan. Itu penggandaan. Itu dimasukkan dengan penggandaan. Berlama-lamaan. Banyak kita boleh letak. Okey, baik.
Sama ada kita nak letak satu ataupun kita letak dua, sama je kaedah dia. Okey. Jamak penggandaan ni kita akan belajar pada dalam buku ni, pada akhir buku nanti. Pada hujung nanti kita akan belajar juga penggandaan. Tapi kita kat sini kita fokus pada imbuhan awalan dengan imbuhan akhiran. Sebab penggandaan tu kita akan belajar nanti. Ustaz tak perlu nak terangkan. Sekarang takut bercampur. Okey. Terus kita tengok contoh dia. Contoh dia dekat awan kuning. Bukan awan biru, awan kuning. Berdua-duaan, bersamaan, berkenderaan, berlamaan, berkenaan, berlagaan, berlumbaan. Okey. Contoh ayat. Pertama, sila berurusan dengan mereka yang berkenaan. Berkenaan. Kata dasar dia apa? Kena. Kena. Kaf nun alif. Kaf nun alif. Diakhiri dengan huruf alif. Maka kita letak imbuhan awalan ber dan imbuhan akhiran an. Hamzah nun. Okey, dua, berkenderaan. Sama juga. Sendiri adalah keperluan setiap keluarga. Tiga, murid-murid itu beratur. Berdua-duaan. Dia kata dasar dia dua. Kata dasar dia dua. Kita gunakan imbuhan awalan dan akhiran, kemudian kita masukkan penggandaan. Berdua-duaan dalam satu barisan. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW. Bila kita sebut Nabi Muhammad SAW, maka kita sambut dengan selawat atas Nabi SAW. Sebab apa? Sebab orang yang tak ucap selawat, maka dia ni dikategorikan sebagai orang yang sombong. Dan orang yang Allah SWT tak pandang dia pada hari akhirat. Nabi SAW kata adalah salah satu dia orang yang bila sebut nama Nabi SAW, maka dia tidak berselawat atas Nabi SAW. Jadi bila kita dengar nama Nabi disebut, maka kita selawat atas Nabi SAW. Tak rugi pun kita selawat. Sebab apa? Nabi SAW beritahu, Nabi SAW sabda, barang siapa yang berselawat atas aku sekali, maka Allah SWT akan berselawat atasnya 10 kali. Maka kita dapat 10 kebaikan, 10 rahmat Allah SWT berikan kepada kita. Okey, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Isnin bersamaan 12 Rabiul Awal. Bersamaan. Okey. Selesai. Okey, baik. Kita masuk pada imbuhan apitan yang kedua pada hari ini. Sebab kita kena start pada hari ini, insya-Allah Ustaz akan bawa dua ataupun tiga tajuk dalam satu masa. Sebab apa? Kita nak kejar masa. Sebab kita ni dah apa? Kata dah nak penghujung tahun dah. Jadi kita kalau boleh kita nak cepat-cepat habis. Insya-Allah. Okey, baik. Okey. Yang kedua, imbuhan apitan beran juga. Tapi tulis nun je. Beran. Tapi nun sahaja. Okey. Tengok celik jawi, imbuhan beran ditulis bagi semua kata dasar kecuali huruf alif dan waw. Huruf alif dan waw kita dah bincang sebelum ni. Kalau kata dasar yang diakhiri dengan alif, maka kita tulis hamzah nun dan beran hamzah nun. Kemudian kalau kata dasar diakhiri dengan huruf waw, maka kita tulis alif nun. Okey, ni nun saja. Maka selain daripada alif dan waw. Okey, baik. Jadi kita ingat formula tu, insya-Allah kita boleh letakkan imbuhan yang betul mengikut kata dasar. Okey, baik.
tengok pada pada contoh tu dekat awal ungu, bersendirian, berkenalan, berdekatan, berlintangan, berpanjangan, berterusan, berjauhan, berkekalan, berhampiran. Kalau kita tengok semua kata dasar tu tidak ada diakhiri dengan huruf alif dan tidak ada diakhiri dengan huruf waw. Semua diakhiri dengan semua huruf kecuali huruf alif dan waw. Okey, contoh ayat yang pertama, Azimah dan Ramlah sudah lama berkenalan. 2. Rumah saya berhampiran dengan sekolah. 3. Pahala sedekah berterusan walaupun kita telah meninggal dunia. 4. Al-Quran adalah mukjizat yang berkekalan hingga hari ini. 5. Telefon dapat mengeratkan perhubungan walaupun kita berjauhan. Kata dasar dia jauh. Diakhiri dengan huruf ha. Maka kita bolehlah letak imbuhan awalan ber dengan nun saja. Beran. Okey, baik. Selesai. Okey, untuk latihan berikan kata dasar, latihan 1 tu. Latihan 1, berikan kata dasar pada perkataan yang diberi. Berdekatan. Apa kata dasar dia? Berterusan, apa kata dasar dia? Berkenalan, apa kata dasar dia? Berjauhan, apa kata dasar dia? Okey, baik. Yang kedua, latihan 2, bina ayat menggunakan perkataan di atas secara lisan. Secara lisan. Lisan ni kita payahlah nak buat. Cuma kalau nak buat, kita buat juga. Lisan tu kita tukarkan kepada tulisan. Bina ayat menggunakan perkataan di atas secara tulisan. Secara tulisan. Okey, baik. Mana untuk kerja rumah kamu latihan 1 dan latihan 2. Okey, insya-Allah mudah-mudahan memberi manfaat kepada ustaz dan kamu semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Okey. Setakat itu saja, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.